tidak abai dunia, dan juga ilmu balaghah, nahwu, sastra, sejarah, politik dan pentadbiran dan lain-lain. Semua alhamdulillah ada di Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, semua boleh keluar dari situ. Masya Allah, mukjizat Al-Quran besar sekali. Dan kita menyebut tentang ilmu al-aqidah, ilmu tauhid itu, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama untuk kita mantapkan lagi akidah kita bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Hiburan mendidik jiwa hanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abd
At-Taqiyyal Ghaniyal Khafi. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting, boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai audit dalam grade W29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira daripada politeknik tempatan atau diploma dalam bidang perakaunan, perniagaan, kewangan atau ekonomi yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan tidak kurang daripada 3 tahun. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang pengauditan. Penolong pegawai audit dalam bertanggungjawab kepada Ketua Unit Audit Dalam UAD, membantu Ketua Unit menyediakan rancangan audit tahunan dan menjalankan kerja auditan yang telah dijadualkan berdasarkan garis panduan, tata cara dan piagam audit yang ditetapkan. Calon-calon juga hendaklah telah melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Oktober 2021. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacat jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacat. Pilihan nombor 1 Malaysia.
Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Cacas. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Pembinaan Masjid Wilayah Kuala Lumpur direalisasikan pada 25 Syawal 1416 Hijriah bersamaan 15 Mac 1996 dan siap dibina pada 30 Ogos 2000. Tapak binaannya berkeluasan kira-kira 13.4 hektar. Masjid Wilayah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Ia merupakan projek Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diiktiraf berstatus Masjid Negeri. Masjid Wilayah Persekutuan terletak di sebuah kawasan berbukit Jalan Duta, berhampiran susu masuk ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai pada 18 Februari 2005. Masjid Wilayah Persekutuan adalah sebuah masjid berkonsepkan masjid dalam taman menggunakan sentuhan tradisi masjid-masjid Uthmaniyah di Turki. Reka bentuk seni bina dan hiasan dalamannya pula adalah merupakan kombinasi reka bentuk tradisi Melayu Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini boleh menampung seramai 17,000 orang jemaah. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, Masjid Wilayah merupakan masjid yang termoden di Malaysia pada masa kini. Langkahku di sana, aku melupakanmu. Seluas
Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman. InsyaAllah untuk petang ini seperti biasa hari Khamis, Masya Allah dah sampai hari Khamis bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk waktu ini kita akan bersama tetamu rancangan Imanuna bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah insyaAllah bikhair. Kullu tamam Doktor? Kullu syai' ala ma yuram. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah. Terima kasih kepada doktor masih meluangkan masa. Saya pasti doktor memang sibuk sangat untuk hari-hari. Masya Allah. Semoga Allah beri kesihatan dan bertambah ilmu insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama doktor insya-Allah akan membincangkan tajuk yang dari kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi. Untuk anda yang ada kitab ini boleh rujuk di situ. Dan untuk para pendengar kita akan membawa secara langsung di FB IKIM FM, dan untuk anda boleh tonton juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Petang ini bersama doktor akan membincangkan tentang tajuk sifat istighna. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang tak amat yang dihormati, yakni bahagia dari Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para a'immah yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi pada minggu lepas kita dah berbincang tentang iaitu tafsiran kalimatul musyarrafah atau kalimat yang dimuliakan, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pembukaan dia, kita masuk pada pembukaannya yang mana bagaimana i'rab dia, bagaimana makna dia, bagaimana penjelasan dan pecahan dia yang kita bincangkan pada minggu lepas. Maka sekarang kita akan masuk lebih detail lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, apabila kita berbincang pada minggu lepas, maka sudi untuk saya mengulangi sedikit sahaja kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Marighni, salah seorang ulama dan mufti di Tunis jauh sebelum kemerdekaan dulu. Jadi beliau ulama besar di Universiti Zaitunah atau Jami' Zaitunah. Jadi dia mengatakan tafsirul uluhiyah. Kerana apa? Kerana bila disebutkan, iaitu apa? إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما أداه. Kerana makna ketuhanan, konsep uluhiyah atau sifat ketuhanan. Kita panggil macam itulah. Bahasa Melayu dia sifat ketuhanan adalah maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala dari segala
dari segala yang selainnya. Berarti Allah SWT tidak berhajat kepada apa pun sama sekali. Waftiqaru kulli ma'adahu ilaihi, dan segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperincikan ini, kan kita dah sebut bahawa al-Asy'ariyah, ulama yang bermazhab Asy'ari, yang seperti telah dirumuskan oleh salah seorang guru kami, iaitu Al-Ustaz Nizar Hamadi, muhakkik terkenal daripada Tunisia, daripada Zaitunah juga, bahawa beliau mengatakan bahawa ini adalah yang dipanggil dengan pembahagian tauhid itu, ada yang bersifat uluhiyah, ada yang bersifat rububiyah, tapi dengan makna yang sahih. Maka dalam uluhiyah yang dimaksud ini apa? Iaitu maknahu ifradullahi ta'ala bil ittisafi bis-sifatil uluhiyah, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyifatinya, berarti beriman bahawa dia bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan uluhiyah itu, wahya kullu sifatin, iaitu segala sifat dallat ala istighnaihi ta'ala, yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya, an kulli ma siwahu, dari segala sesuatu selainnya. Berarti Allah SWT tak berhajat. Jadi kita bila sebut dengan uluhiyah Allah, berarti adalah sifat-sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya, tidak berhajat kepada makhluk sama sekali. Wa yuqalu hiya kullu sifatin law qaddara intifa'uha anhu ta'ala lazima ayyakuna muftaqiran ila ghairihi ta'ala an dzalika ulwan kabira. Yang mana boleh dikatakan untuk mudah difahamilah. Boleh dikatakan untuk mudah difahami, iaitu sifat-sifat yang kalaulah dikuasakan, seumpamalah terjadi bahawa sifat ini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, which is taklah, tapi ini gambaran sahaja, kalaulah, nescaya lazimlah Allah Subhanahu wa taala itu berhajat kepada selainnya. Padahal ta'ala an dzalika 'ulwan kabira. Allah SWT jelas disucikan dari perkara ini. Maha suci daripada segala perkara seperti ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini kita jelaskan bahawa yang dimaksud dengan konsep uluhiyah itu, tauhid uluhiyah itu, bahawa ia adalah dia itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan bahawa Allah SWT itu maha kaya. Maha kaya. So, lalu apa dia kata? Jadi di sinilah Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, dia pun berkata di dalam kitabnya Ummul Barahin, merangkumi dari apa yang telah dijelaskan ini. Kerana salah satu sumber, ada banyak kitab-kitab yang sebelum Imam Sanusi mengisyarahkan dengan makna yang sahih ini. Dalam beberapa kitab seperti kitab Al-Uqbani, Al-Muqtarah dan lain-lain. Maka apa dia kata? Amma istighna'uhu. Qala mu'alif rahimahullah. Telah berkata Imam Sanusi. Amma istighna'uhu. Adapun sifat maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, itu maha agung. An kulli ma siwahu. Maha kaya dari segala apa yang selain Allah. Jadi Allah SWT ini maha kaya. Jadi maha kaya itu berarti tidak berhajat sama sekali pada selain Allah. Fahuwa, maka sifat ini adalah yujibu lahu ta'ala al-wujudah, adalah menunjukkan wajib secara akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersifat dengan sifat wujud. Boleh faham kan tuan-tuan dan puan-puan? Berarti sifat pertama yang terkandung dalam sifat istighna, iaitu maha suci atau maha kayanya Allah SWT dari segalanya, ini adalah berarti Allah SWT bersifat dengan sifat wujud, iaitu ayyak tadi wa yastalzimu wujubal wujudi lahu ta'ala alladhi huwa sifatun nafsiyatun kama alimta,
yang mana ini menuntut atau menyatakan melazimkan wajiblah sifat wujud tadi itu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia adalah sifat nafsiyah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dibahas pada pertemuan kita yang lalu. Berarti sifat yang menunjukkan istighna Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wujud. Lalu disebutkan oleh muallif, wa yujibu lahu ta'ala al-qidama wal baqa'a wal mukhalafata lil hawadisi wal qiyama binafsi, yang insya-Allah kita akan syarahkan insya-Allah sebentar lagi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. 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 Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna Iman Kami, dan masih bersama alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor masih membincangkan tentang sifat istighna, dan untuk para pendengar, untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya tentang sifat istighna. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu muallif Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, dia berkata, wa yujibu lahu ta'ala al-qidama wal-baqa'a wal-mukhalafata lil-hawadis wal-qiyama bin nafsi. Iaitu maksud dia apa? Dan juga selain wujud tadi, wal-qidama, iaitu dan juga wajib bagi Allah SWT juga secara akal. Ingat, secara akal, iaitu akal kita tidak boleh menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bersifat dengan sifat ini. Itu lebih kurang macam itulah. Maka dengan sifat istighna Allah Subhanahu Wa Taala, maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala tadi daripada segala makhluk, maka wajiblah baginya juga bersifat dengan sifat qidam, iaitu sedia ada, bukan dari tidak ada lalu ada, wal baqa'a, kekal, iaitu dia kekal selama-lamanya, tidak akan sirna, wal mukhalafata lil hawadis, dan Allah Subhanahu Wa Taala mesti berbeza dengan sekalian makhluk, wal qiyama bin nafsi, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berdiri dengan zatnya sendiri, dalam erti tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada mukhassis, iaitu perkara atau zat yang mendefinekan dia, yang menentukannya, kerana dialah Tuhan. Maka keempat-empat sifat yang telah disebutkan ini adalah menunjukkan bahawa ia adalah sifat salbiyah seperti yang telah kita bahas, iaitu sifat yang menunjukkan bahawa perkara ini akan membatalkan, akan menghilangkan iaitu apa yang menjadi lawannya. Berarti kalau Allah itu qidam, dia tidak baru. Allah SWT ini baqa, dia tidak akan sirna. Allah SWT ini berbeza dengan makhluk, berarti dia tidak akan ada persamaan dengan makhluk. Allah SWT ini al-qiyama bin nafsi, iaitu dia berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada tempat maupun tidak berhajat kepada zat lain yang mukhassis, yang menentukan, mendefinekan dia. Ini adalah juga bahagian daripada sifat-sifat yang kita panggil dengan sifatul istighna, sifat yang menunjukkan Allah SWT Maha Kaya. Wa tanazzuha anin naqaisi, berarti kalau Allah SWT Maha Kaya dan tidak berhajat dengan makhluk, Allah SWT ini Maha Kaya, tidak berhajat dengan apapun, apapun selainnya, berarti apa? Allah SWT bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatil hawadisi, al-qiyama binafsi. 5 dah sifat. Automatik Allah SWT juga secara pastinya, lazimnya, automatik itu maksudnya lazimnya Allah SWT ini tanazzuha anin naqais, iaitu Allah SWT ini disucikan dari segala kekurangan, segala sifat kekurangan. Berarti kita tak boleh katalah Allah Subhanahu Wa Taala ini berhajat kepada makhluk, kerana itu sifat kurang. Yang namanya Tuhan, dia tidak berhajat dengan makhluk. Allah SWT ini mesti disucikan dari kekurangan. Berarti kalau dia perlu kepada tempat untuk eksis, berarti itu naqis. Bagaimana mungkin dia yang menciptakan tempat, dia berhajat pula kepada tempat? Mustahil. Ini dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu baru, nescaya dia berhajat kepada zat untuk menghidupkan dia, dan ini mustahil. Sebab itu at-tanazzuha anin naqaisi kulliha, seluruhnya dia Allah SWT ini maha sempurna, tidak ada kurang sama sekali, disucikan dari segala jenis kekurangan.
Wa yadkhulu fi dzalika. Jadi apabila kita berbicara sifat istighna bagi Allah SWT, yang mana dia wujud, dia qidam, dia baqa, dia al-mukhalafah lil hawadis wal qiyamah bi nafsih, dan dia ini disucikan dari segala kekurangan. Wa yadkhulu fi dzalika wujubun sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Maka masuklah di dalam definisi atau maksud daripada Allah SWT ini disucikan dari segala jenis kekurangan, maka wajiblah juga bagi Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan sifat sama'. Sama itu bahasa dia adalah maha mendengar, lahu ta'ala. Wal basari, dan maha melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalami, dan maha berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi salasatu min sifatil ma'ani al-mutaqaddimah. Jadi 3 sifat yang telah saya sebutkan ini, okey, ini juga dipanggil dengan sifat-sifat ma'ani yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain daripada itu, Allah SWT juga lazimlah dia itu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, iaitu Allah SWT mestilah dalam keadaan maha mendengar, dalam keadaan maha melihat, dalam keadaan maha berfirman. Ini dia. Maka apa? Fandaraja istighnaihi, iaitu azza wa jalla an kulli ma siwahu 11 sifatan minas sifati alwajibatu lahu ta'ala. Jadi yang terkandung di dalam sifat istighna bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat maha kaya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhajat kepada apapun selainnya, maka ia adalah 8 sifat: wujud, qidam, baqa, al-mukhalafah lil hawadis, al-qiyamah bin nafsih, tadazzuha anin naqais, iaitu wujud, sama, basar, kalam. Iaitu 8. Sama, basar, kalam. Arti total dia ada 8. Apabila kita sudah memahami perkara ini, tuan-tuan, kita dah tahu bahawa sifat istighna ini ada 8. Misalnya kata Al-Syekh Al-Ustaz Nizar Hamadi dalam kitabnya juga merincikan 8 sebagai sifat istighna bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menjelaskan, maka iltizamlah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifat dengan sifat maha kaya. Istighna, ghaniyyu an kulli ma siwahu, maha kaya. Iz law lam tajib, maka lazimlah dia, iaitu apa? Kata-kata Imam Sanusi pula, seperti yang terkandung di dalam kitab yang diterjemahkan itu, iz law lam tajib lahu hadhihi sifatu lakana muhtajan ila al-muhdithi aw al-mahalli aw man yadfa'u anhu an-naqaisa. Iaitu kalaulah tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ini, iaitu 8 sifat yang telah disebutkan, lakana muhtajan, nescaya Allah SWT ini berhajat ila muhdithi, kepada zat yang mewujudkan. Nescaya Allah ini berhajat kepada zat yang membutuhkan. Kerana apa? Dia tidak qadim. Kalau kita kata Allah tidak qadim, berarti dia berhajat kepada muhdith. Dan mustahil lah. Sebab itu Allah SWT bersifat dengan sifat qadim, kerana dia wujud, sedia ada, tidak berhajat kepada muhdis untuk mewujudkannya. Allah SWT maha kaya. Dia tidak berhajat dengan apa pun sekalipun. Ilal muhdisi au ilal mahalli, kalaulah dia itu tidak qiyamu binafsi atau al-mukhalafah lil hawadis, nescaya dia berhajat kepada tempat. Berarti dia tidak kaya lah. Walhal Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tuan-tuan dan puan-puan. Berarti wa huwa yastaghni an kulli ma siwahu, berarti dia tidak berhajat kepada tempat,
Sebab itulah Allah SWT bersifat dengan 7 sifat ini, 8 sifat ini. Au man yadfa'u anhun naqaisa, atau zat yang akan menolak atau menghilangkan sifat naqais baginya. Berarti dia berhajat kepada zat lain untuk memastikan dia itu sempurna. Itu namanya tidak maha kaya, itu namanya fakir, berhajat kepada sesuatu yang lain untuk menunjukkan dia itu sempurna, dan ini mustahil. Bagaimana Tuhan boleh berhajat kepada zat lain untuk menentukan keesaan, keagungan, kebesaran dan kesempurnanya dia? Tidak. Kerana Allah SWT maha kaya secara mutlak, dia tidak berhajat kepada makhluk sama sekali, maka dia bersifat dengan 8 sifat ini. Okey. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan. Temani anda untuk Warna Pagi. Dan dapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jika anda atau keluarga anda mempunyai gejala seperti kelesuan yang teruk, demam berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, batuk, muntah dan cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan, dapatkan rawatan segera. Hubungi klinik kesihatan terdekat atau 999. Pesanan cegah COVID-19 ini dibawakan kepada anda oleh Radio IKIM. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda. Andri, syukran jazilan kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami Destinasi IKIM untuk waktu ini bersama rancangan Imanuna Iman kami. Alhamdulillah, dan masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan Doktor masih membincangkan tentang sifat istighna, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 atau tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini, sifat istighna, ada sikit lagi bincangan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebutkan apabila kita telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak berhajat kepada selainnya, maka izlau lam tajib lahu hadhihi sifat, kalaulah Allah SWT tidak wajib atasnya sifat-sifat 8 tadi, nescaya dia berhajat kepada zat untuk mewujudkan dia, atau berhajat kepada tempat, atau berhajat kepada zat yang lain yang akan menghilangkan sifat kekurangan baginya. Maka wahtiyajuhu ta'ala ila wahidin min hadis salasah, iaitu olehnya kalau Allah Subhanahu taala berhajat kepada 3 perkara ini, sama ada muhdis, zat yang mewujudkannya, tempat atau zat lain untuk menghilangkan naqais, kekurangan baginya, maka ia adalah batilun, adalah batil.
limunafatihi lil istighna, kerana perkara ini bercanggah atau berlawanan dengan sifat istighna Allah Subhanahu wa taala. Amma ihtiyajuhu ilal muhdis, contoh dia, kalaulah Allah SWT itu berhajat kepada muhdis, fa'ala taqdiri annahu la yajibu lahu al-wujud wal kidamu wal baqa' wal mukhalafatu lil hawadis wal istighna'u anil mukhassis alladhi huwa ahadul amrayni. Kerana apa? Kalaulah Allah SWT berhajat kepada muhdis, tak mungkinlah Allah itu bersifat dengan sifat wujud, sifat kidam. Kerana kidam itu wujud sedia ada tanpa ada permulaan. Kan? So ini bercanggah. Sebab itulah Allah tidak bersifat dengan sifat, tidak perlu kepada muhdis, kerana Allah SWT ialah Esa yang wujudnya sedia ada. Bukan dari tidak ada lalu ada. Kalaulah ihtiyajuhu ilal mahal, kalaulah Allah SWT ini berhajat kepada tempat, mengatakan Allah ada di atas di langit misalnya, dengan makna mengisi ruang dan mengambil tempat, bertempat dalam erti ada mahal, fa'ala taqdiri annahu la yajibu lahul istighna anil mahali, nescaya tak mungkinlah dan tidak wajiblah Allah SWT ini maha kaya daripada tempat, kerana dalam erti dia berhajat kepada tempat tersebut. Kerana dia exist dengan tempat tadi. Jadi ini mustahil. Okay, ini dia tuan-tuan dan puan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ini berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka fa'ala taqdiri annahu la yajibu lahu at-tanazzuhu anha. Nescaya boleh dianggap bahawa tidak wajiblah bagi Allah SWT ini suci daripada kekurangan. Kerana dia kurang, lalu dia berhajat kepada zat lain untuk mengurangkannya. Berarti dia tidaklah maha kaya. Dia tidaklah disucikan daripada kekurangan. Yang mana berarti dia tidaklah mungkin Allah SWT itu, iaitu bersifat dengan sifat sama, basar dan kalam yang sempurna. Maka dia tidak ada bezanya dengan makhluk, dan ini mustahil. Sebab itulah Allah SWT maha kaya, tidak berhajat kepada apapun daripada makhluk ini. Tidak berhajat kepada muhdis, zat yang mewujudkannya, tidak berhajat kepada tempat, dan tidak berhajat kepada apa? Kepada zat lain yang akan mensucikan dia daripada kekurangan. Kerana Allah SWT sudah suci maha kaya daripada kekurangan sama sekali. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita buka Q&A pada petang hari ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan soalan di WhatsApp dan di FB, Doktor bertanya pada waktu ini, sebagai orang awam, macam mana nak tahu kewujudan Tuhan? Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang awam, paling mudah adalah melihat alam ini, melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Taala. Bagaimana boleh menciptakan alam ini dengan begitu indah, cantik, molek dan sempurna. Dari situ kita akan beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala fil afaqi, iaitu cosmological evidence, iaitu melihat kosmos ini, alam ini, sebagai tanda menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Esa, Allah SWT itu wujud. Ini. Apakah kita tidak memperhatikan? So, itu tanda orang awam. Kalaulah simple lah. Yang bertanya ini Tuan Saribdul. Dari Negeri Sembilan. Yeah. Kalaulah. Kalau Arabi itu orang Badawi yang duduk dekat padang pasir boleh menemukan Allah dengan cara al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kotoran unta menunjukkan tadi ada unta. Langit ini ada abraj. Bumi ini penuh dengan fijaj, gunung ganang. Lautan penuh dengan ombak.
Al-masiratu tadullu 'alal masir. Bekas telapak kaki orang jalan menunjukkan ada orang jalan. Tidakkah ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala itu wujud? Takkan kita kalah dengan orang Badawi sendiri. Ini. Itu dia. InsyaAllah orang awam pun boleh menemukan wujud Allah SWT. Hanya isu dia, apakah dia menjadi ignorant, agnostik atau tidak. Itu jadi masalah. Agnostik ni dia tak pedulilah dengan perkara-perkara ni. Kerana dia hanya melihat kepentingan. Dia tak ada pendirian. Dia mungkin dah terlalu hibur dengan kekayaan duniawi. Dia tidak melihat kepentingan kenapa kita hidup di dunia ini. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini ada soalan satu lagi di FB IKIM FM bertanya. Ada setengah asatizah Malaysia mengatakan beliau berakidah Hambaliyah. Adakah ia juga akidah Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah, namun dia mengatakan pengajian sifat 20 tidak wajib dipelajari. Bagaimana Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita kena pilah-pilah dulu. Kita kena rinci satu persatu dulu. Bila dia sebut berakidahkan dengan akidah Hanabilah, ingat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyebutkan di dalam sejarah tarikh ni sejarah Islam. Madhab Hambali secara furu', Hambali secara fiqah dia, dalam akidah mereka terbahagi kepada dua. Ada yang Hasyawiyatul Hanabilah, ada Fudalaul Hanabilah. Fudalaul Hanabilah ini adalah the noble of the Hanbali school. Lebih kurang macam itulah. Nobility of Hanbali school. Jadi orang-orang yang hebat di kalangan mazhab Hanbali yang ahli sunnah wal jamaah. Dan ini tidak ada masalah. Dia sama dengan kita. Mereka mungkin pakai sifat 20. Akan tetapi mereka jelas mensucikan Allah SWT dari segala persamaan dengan makhluk. Mereka tidak mensabitkan anggota tubuh jawarih kepada Allah SWT. Ini adalah Fudalaul Hanabilah. Lalu ada golongan dipanggil Hasyawiyatul Hanabilah. Golongan terpinggir daripada mazhab Hambali. Yang mana inilah golongan yang keluar dan tidak sesuai dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri. Dan juga yang lain-lain seperti yang tersebut dalam beberapa kitab. Dan dengan sanad dan riwayat yang jelas. Maka dalam hal ini mereka terjun atau jatuh di dalam menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dan ini perkara yang tidak benar, tidak betul dan tidak boleh diikuti. Sebab itu ulama mengatakan, ulama di dalam kitab-kitab ilmu kalam mengatakan bahawa ada dua tokoh besar yang mana mereka ahli sunnah wal jamaah, akan tapi dicemari namanya oleh pengikut-pengikut yang tidak baik. Siapakah dia? Pertama adalah Ja'far As-Sadiq, yang mana dia baik, tapi pengikutnya adalah ada yang mengikut daripada akidah Syiah Rawafid. Mencemarkan nama dia menjadi seolah-olah Syiah. Padahal dia bukan. Dia ahli sunnah wal jamaah yang jelasnya. Lalu Ahmad bin Hanbal. Dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada atba' yang pengikut yang jelek yang telah mencemarkan nama baik dia dan membawa kepada mazhab Hasyawiyatul Hanabilah, yang mana ini adalah mazhab yang lebih dekat dengan tajsim. Dan ini adalah perkara yang perlu diketahui. Namun dia mengatakan pengajian sifat 20 tidak wajib kalau dia maksud sifat 20 dengan erti kena satu persatu membaca kitab Aqidatul Ummul Barahin secara khusus. Ya, memanglah kitab Ummul Barahin ini tidak wajib kalau sudah memadai dengan kitab-kitab akidah lain yang basic. Berarti tetap wajib mengaji kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang menguraikannya dengan cara sifat 20. Mungkin ada yang menguraikannya dengan cara seperti Syekh Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, Kutubul Irsyad, yang mana beliau menjelaskan dalam Aqidatul Islam tidak menyebutkan sifat 20, tapi makna dan rincian sifat 20 tersemat rapi di dalam kalam-kalam beliau di dalam akidah tersebut. Dan ini kitab yang di pondok-pondok biasa menghafal waktu kecil lagi. Jadi misalan dia. Yang mana esensi tersebut adalah memiliki akidah yang benar sesuai ahli sunnah wal jamaah. Wallahualam.
Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Banyak soalan sebenarnya untuk petang ini, tapi kesentukan masa untuk waktu Imanuna pada petang ini, insya-Allah kita akan bawa soalan itu ke minggu hadapan, insya-Allah Doktor. Dan akhirnya saya nak minta Doktor kesimpulan untuk seringkasnya insya-Allah untuk petang ini, sifat istighna. Silakan Ustaz. Okey. Kesimpulan daripada pengajian hari ini adalah menguraikan maksud sifat istighna yang merepresentasikan daripada tauhid uluhiyah dengan makna yang betul, bukan makna yang salah, iaitu dengan sifat istighna ini menunjukkan Allah SWT Maha Kaya, tidak berhajat kepada apa-apa pun makhluk. Maka oleh itu wajib atasnya bersifat dengan 8 sifat, iaitu wujud, Qidam, Baqa, Al-Mukhalafah lil Hawadis, Al-Qiyamu binafsih. Lalu Sama, Basar, Kalam. Ini 8 dia. Kudrah iradah. Nanti minggu-minggu depan insya-Allah kita bahas. Dia berada pada kategori yang lain insya-Allah. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Yang Besar Dr. Aiman Al-Aqiti, Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Jazakallah ana kull khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama para pendengar, terima kasih juga kepada anda dan para pendengar terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda? Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat? Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah? Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka? Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta? Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian? Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian, kursus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar, banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasan iziprihatin.com.